Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Perhatilah anak-anak supaya berbeza antara kenal dengan taklid yang dilarangkan dia oleh Ibnu Mas'ud dengan katanya la yuqallidanna ahadukum dinah rajulan in amana wa in kafara InsyaAllah kita nak sambung nasihat dan peringatan penjagaan yang disebut oleh pengarang kita mengenai kaedah kita belajar nak mengenal Allah Ta'ala ni, antaranya mengenal sifat Allah Ta'ala, mengenal juga untuk boleh kenal Allah Ta'ala kena kenal makhluk. Sebab makhluk lah jalan nak sampai ke Allah Ta'ala. Kita takkan ada keupayaan untuk mengenal Allah Ta'ala directly ya. Dan tak adalah jalan kita untuk boleh istilahnya isyar ataupun ihsas bersedar rasa kita ke Allah Ta'ala, melainkan mesti rasa dengan makhluk. Kita sendiri makhluk, mana boleh kita nak capai ke Allah Ta'ala tanpa melalui dengan kita kenal makhluk, dengan tu kenal Allah Ta'ala? Tak mungkin. Satu, kalau ada orang tak faham prinsip tu, dia akan kata kat kita, dengan kita belajar mengenal Allah Ta'ala dengan baharu alam, dengan bahasa gitu ulama kita sebut, mengenal Allah Ta'ala dengan menggunakan kaedah makulat asyarah ni, dia kata duk tak belajar hakikat ketuhanan yang turut bahasanya. Dia kalau boleh nak kenal tu macam mana zahir ayat yang dia faham Allah Ta'ala, duk faham dengan kaedah kita ni, dengan kita kenal makhluk, dia kata takkan kenal Allah Ta'ala sampai ke mampu. Macam tu kan kita jumpa tadi. Disuruh pengarang kita ni balas pada golongan tu di atas kaedah yang mereka ni memang nak belajar apa, belajar terus ke Allah Ta'ala. Makhluk ni macam tak peduli, bahkan mereka tak, dengan tu tak reti nak membeza pula, bahkan apa sifat ke makhluk ni yang memang ciri makhluk dia sanggup, dia boleh macam mana tu, na'udzubillah, terpaling fikiran dia boleh sanggup menisbahkan sifat tu ke Allah Ta'ala. Sedangkan tu sifat makhluk, wajib tanzih ke Allah Ta'ala pada sifat makhluk. Tapi dia tak fahamnya dia kata itulah kenal Allah Ta'ala. Allah dia arah, Allah ada mata, Allah ada muka. Dia kata itulah kenal Allah Ta'ala. Bukan aku yang cerita, Allah yang cerita, Allah yang royak dalam Quran. Tu cara dia. Kaedah ulama kita, mau tak kenal, mau tak beza, mau tak reti mana hak makhluk, mana hak Allah Ta'ala. Kalau mau tak boleh kenal hak makhluk apa dia, mau tak boleh kenal, disebut mapuh apa tadi, sampai ke mapuh kerah. Itu tajam tu bahasa ulama-ulama kita dulu. Jadi itu yang dia nak nasihat kita lagi. Dia kata perhatilah anak-anak supaya berbeza antara kenal dengan taklid. Macam mana diajar oleh tok guru para ulama ahli sunnah wal jamaah kita tu diajar cara nak mengenal pula tu, sampai boleh mengenal banding beza dengan terang jelas nyata siapa dia makhluk, siapa dia Allah Ta'ala. Itu kot bahasa dia. Yang buat yang tak faham ni, dia tak nak faham makhluk, seolah-olah mengaji arat jirim, mengaji jauhar
Dia mengaji arad, makulat, mengaji sifat 20, mengaji mengenal makhluk, kenal Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, kenal diri kita ni siapa dan keadaan dhaif, fakir, makhluk ni fakir. Itu dasar tu, faham tauhid tu. Dengan tak kenal tu, maka dia tak boleh kenal Allah Ta'ala. Bahkan dia nak kenal Allah Ta'ala dengan sebab dia tak boleh beza, tak boleh buat banding beza antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Dia muskil pula yang kita belajar ni, tanzihkan Allah Ta'ala daripada muka, daripada duduk atas arah, daripada bertangan. Dia muskil kat kita. Dengan didatangkan muskil lain kata dia tu, kita melihat Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, kita mendengar. Tentulah Allah mendengar cara Allah, kita mendengar cara kita. Allah melihat cara Allah, kita melihat cara kita. Allah bercakap cara Allah, kita bercakap cara kita. Tu Allah ada muka Allah, muka kita. Nampak? Selagu dia mau fikir tu. Pasal dia faham, dia tak boleh nak reti banding beza antara Allah Ta'ala dan makhluk. Yang kita, ulama kita dah ajar dah usul daripada dia nak faham sifat kamalat pada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ni munazzah anin naqsi waz zawal. Kita dah belajar prinsip tu. Dengan itulah nak mengatakan Allah duduk di arasy, Allah ni ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata ni, kita kata subhanallah. Adapun bab melihat, mendengar, bercakap, oh tu sifat Allah Ta'ala. Itulah sifat Allah Ta'ala. Untuk kita bercakap, buta kita bercakap, kita mendengar, kita melihat ni, itu bukan sifat kita. Kita ni buta, pekak, bisu. Ni boleh mendengar, bercakap, boleh melihat. Ni apa? Allah yang beri. Allah yang bagi kita melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Satu kita boleh bercakap. Ini sifat Allah. Allah anugerah bagi kat kita. Dia dengan situ dia muskil tu, kita mendengar macam kita pula mendengar, kita melihat, kita bercakap tu, Allah bercakap, Allah mendengar, Allah melihat. Tu dia isbat kita dulu, baru mendengar, melihat ke Allah Ta'ala. Lepas tu dia tak faham dia prinsipnya tu, dia akan faham Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Apa tu? Mata dan muka dan tangan yang layak dengan Allah Ta'ala. Yang ini tak erti nak beza. Dia bingung, terpelengong itu. Memang duk tengok cara mereka duk hurai, mereka memang terpelengong itu. Terpelengong macam tu lah tak? Mereka kehairanan ni tu, tercengang-cengang ni tu. Pasal kemuskilan yang dia datangkan tu, dia adalah usul yang kita faham ke Allah Ta'ala. Tentu dia muskil pula kenapa kat kita ada. Kita macam mana Allah Ta'ala melihat, kita melihat, Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Allah Ta'ala berkata-kata, kita berkata-kata. Orang mengaji awal Allah yang sempurna, Allah ada, kita ada. Allah kuasa, kita kuasa. Allah kuasa Allah, kita kuasa Allah. Kita kuasa kita. Tak betul cara faham tu. Allah kuasa, kita lemah. Ni ada ni Allah yang beri kita kederat. Kita ni la quwata illa billah. Allah Ta'ala ni wa annal quwata lillahi jami'ah. Itu prinsip kita belajar tauhid tu, usul tu. Apa yang kamalat pada Allah Ta'ala. Ada buah muka, tangan, mata, bertempat, berarah, berpihak, berpindah, naik, turun. Yang ni sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Yang tu menunjukkan naqs, zawal pada Allah Ta'ala. Satu atas, duduk bawah, naqs. Pasal dia perlu daripada atas kena turun bawah untuk bagi rahmat pada makhluk yang ada di bumi. Naqs, kurang. Dia perlu arah untuk dia duduk. Naqs, naqsun. Jadi yang tu yang kaedah kita tanzihkan Allah Ta'ala pada sifat tu. Tu yang kaedah kita, yang tu panggil ayat mutasyabihat. Tak boleh faham dengan zahir nas. Dia mah itulah muhkam. Yang tu tempat-tempat kecelaruan dia tu yang orang macam ni kita belajar, ulama ajar dengan kenal tu dengan boleh buat banding beza. Satu kebolehan membanding beza antara Allah Ta'ala dan makhluk. Siapa makhluk, siapa Allah.
Dengan kenal tu nanti insya-Allah tak silap kita letakkan Allah dia adalah ilah. Allah saja mempunyai sifat ketuhanan, makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Pasal apa? Pasal nisbah wujud. Manusia wujud, ada manusia tak wujud, Allah wujud. Manusia asal Adam ni wujud, bukan manusia wujud, manusia diwujudkan. Allah bagi kita ada, kita perasan kita macam kita ada. Tak, kita kena perasakan kita diadakan. Kita bukan ada. Ada tu bukan sifatnya. Ada tu hakiki sifat Allah Taala. Pasal Allah ada yang kidam, ada sedia, ada yang baqa, ada yang wajibul wujud. Kita asal tak ada. Nak ada ni harus. Dah ada pun harus tak ada. Ada pun baru, ada pun binasa, ada pun berdiri dengan Allah Taala. Ada pun berhajat macam-macam, tapi hajat macam-macam tu sebenarnya hajat ke Allah Taala. Peraturan Allah Ta'ala tu menyebabkan kita hajat ke makhluk. Bukan hajat, bukan makhluk, hajat ke Allah. Allah yang tunai hajat kita. Ni pelajaran tauhid dah. Ini usul kita ngaji akidah. Dia mengaji akidah macam lain. Dia mengaji mula-mula Allah ada muka, Allah dua atas arah, Allah ada tangan, Allah dua tangan, Allah ada mata. Subhanallah. Lepas tu bila sebut ke makhluk, pasal dia faham macam tu ke Allah, jadi pada dia bila Allah ada macam tu, kita pun ada muka, ada tangan. Jadi muka Allah, muka kita, muka kita. Dengan sepe tu, dia kata macam mana? Allah ada, kita ada. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Jadi dia faham, Allah melihat cara Allah, kita melihat cara kita. Mana? Bila dapat tauhid? Bila dok rasa fakir? Bahkan Allah dipelekeh tu nama dia. Allah tu diisbatkan dengan naqs, zawal, bahkan perkara yang nama itu yang panggil Islam mujassimah, tajsim, tashbih dengan makhluk. Pada dia itulah akidah, padahal punah tu. Satu ulama kita ajar kenal dengan boleh banding beza. Kata banding beza ni memang banyak pakai dalam sistem pendidikan. Kena banding beza Nabi Rasul, banding beza manusia haiwan, banding beza makhluk dengan khalik, banding beza persamaan serentak, persamaan tak serentak. Mana garis linear, mana garis persamaan kuadratik. Tak faham dengar saya kata, saya reti kat tu. Macam apa? Kena banding beza, kena reti. Tengok je tahu ni apa dia, ni apa dia, ni apa dia, ni apa dia, ni apa dia. Boleh buat banding beza. Mana benda hidup, mana benda mati, mana haiwan, mana tumbuhan, mesti boleh banding beza. Ni mesti banding beza mana makhluk, mana Allah Taala. Di atas tak reti itulah. Itu yang ayat-ayat yang mutasyabihat nanti jadi masalah pada orang yang tak reti ni untuk faham. Pasal apa? Pasal dia tak kenal. Itu kalau dia pakai dalil Quran pun, dia dalil Quran dia tak kenal dalil. Itu nama dia taklid. Bukan taklid, taklid semabau, sekali taklid bodoh. Dia kata kita taklid, kita boleh. Dia taklid bodoh, taklid kerah keng. Taklid boleh jadi kufur pasal berpegang dengan zahir ayat, tak faham prinsip asas la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah saja bersifat ilah. Ilah ni ciri dia apa? Mesti istighna an kulli man siwahu, tak hajat pada sesuatu. Tu dah duduk di arah, takkan tak berhajat ke arah hak bola tak sewe dia mana mengata macam mana? Allah duduk di arah tapi Allah tak hajat pada arah. Dia syarah macam tu, dia syarah macam tu. Pasal dia tak kenal, dia bodoh. Dia bodoh. Dia nak faham ayat-ayat mutasyabihat tu, nak telan zati ayat tu. Dia kata Allah duduk di arah, tapi arah ni bukan tempat. Dia tempat yang bukan tempat. La ilaha illallah. Bodoh dah berlapis-lapis. Bukan bodoh ya. Macam mana? Bodoh. Tak ada kena sebut kat benda tu kan. Nak nampak bodoh tu. Dia bukan bengong. Apa? Bengong. Tu bunyi sedap lagi mendengung. Bab lari nak lari. Kita memang macam tu kaedah kita. Bukan 24 jam lembek je. Ada waktu lemah, ada kita memang dia ajar prinsip tu. Orang Muslim, orang mukmin ni dia waktu yang mereka tahu kalau dia rendah diri. Lebih pada makhluk rendah diri, dia akan rendah diri. Kalau dia pekeng marah, tak suka, benci sampai tahap kalau perang dia pancung kepalamu. Tu.
Bagaimana? Ilmu salah dengan Allah Ta'ala. Taklah orang kata orang beragama ni orang diam bodoh. Bukan macam tu. Orang beragama ni dia ada, orang kata ada sya'an dia, ada kelakuan dia, ada tempat dia. Dia memang akan letakkan keadaan yang ada pada dia tu pada tempat yang betul. Tempat kena lemah lembut, kena lemah lembut. Tempat tegah, kena tegah. Tempat marah, kena marah. Dalam masa yang sama, akidah dengan Allah Ta'ala memang tak boleh nak tinggal. Akidah mesti rujuk pada Allah Ta'ala. Tapi di sebab tindakan tu, yang marah kena marah, yang mana kena perang, kena perang, yang mana tolak ansur, kena tolak ansur, kena berlapang dada, kena berlapang dada, yang mana kena bertumbuk, kena bertumbuk. Ubi bahasa itu. Yang mana kena berjara, kena berjara, yang mana kena sebat, kena sebat. Bukan semua dia warak, lembek, bodoh itu. Pasal kena kenal, kena kenal. Jadi beza, kita kata dia, perhatilah anak-anak supaya berbeza antara kenal dengan taklid yang dilarangkan dia oleh Ibnu Mas'ud dengan katanya macam ni, la yuqallidanna ahadukum dinahu, tak bagi taklid siapa, rajulan in amana wa in kafara kafara. Janganlah taklid oleh seorang kamu, janganlah kamu ikut akan seseorang ni. Larangan bertaklid ni macam ni, kamu jangan ikut orang akan agamanya. Jangan ikut seseorang, jangan ikut apa, jangan ikut agamanya. La yuqallidanna ahadukum rajulan dinahu rajulan, bukan rajulan dinahu ya. Seorang ni akan agama dia. Kita tak ikut agama ni ikut agama seseorang, tak. Kita ikut agama dengan cerah hati, cerah fikiran. Bahasa mudah ni kenal, dengan kenal. Akan satu laki-laki pun, jika beriman ia, nescaya beriman ia. Lelaki ini yang kaedah yang kita belajar je nah. Kalau dia beriman, aku beriman. Kalau dia kufur, aku kufur. Ada pula kaedah kita. Apa yang sepatutnya kena iman, kena iman. Apa sepatutnya kita kena kufur, kita kena ingkar, kita kena ingkar. Bukan kaedah orang. Itu yang ulama ajar kita atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Dia ajar kita faham akidah ni cerah secerah-cerahnya dengan kecerahan yang telah kita dapat tu. Kalau ada orang ajar kita berpaling daripada ajaran sebenar pun, kita takkan berpaling daripada ajaran sebenar, pasal kita cerah dah dengan kaedah-kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah tunjuk. Misalnya kita ngaji tok guru kita ni, dulu dia ngaji sifat 20. Ngajar pun tak terang mana lah, ngajar gitulah kan. Pasal dia dulu mengaji tu, mai dia buat kaji telah baca buku hai, tengok slow. Mula tak baca Yasin, waktu tak baca doa gunung, waktu tak baca bismillah, waktu tak ada wirid lepas sembahyang, waktu pakai seluar seluar pendek masuk kita pakai seluar pendek. Siapa? Aurat ni kubul dengan dubur dia, ya dah. Ada seorang tu cakap macam tu, aurat ni kubul dengan dubur dia. Oh, itu. Nah, sebab apa ni? Jadi perjalanan hidup dia severe, kita tengok kan? Dia tak ikutlah cara agama yang betul. Jadi kalau ada satu orang ni asalnya dia ajar akidah yang betul kan, lepas tu tengok ajar tak betul, dah tak nak sifat 20. Tutur Arab pun kubul dengan dubur saja. Lepas tu pun tak pakai dah mazhab Syafi'i. Lain ni. Dia tuduh kenapa nak taklid mazhab Syafi'i, kita ikut Quran dan hadis. Oh, dia tuduh kita nak taklid itu kan. Kita kenal, kita taklid pun kita kenal. Itu taklid dalam fiqh. Okey. Khasnya atau kita bicara ni taklid. Kita bab ngaji ni baik fiqh, baik tasawuf, baik tauhid, kena kenal.
Cuma berakidah kita jagalah jangan proses sendiri. Dia ada benda tauqifi, mesti ikut kehendak syar'i. Ulama tolong senaraikan kita. Jadi tak boleh kita nak ikut orang yang mereka ni walaupun pakai Quran hadis tapi rupanya pening, duk semabuk, tak faham mana yang hak dan batil, pasal berpegang dengan zahir ayat. Lagi mula dulu tu kata sekali lalu dia ngaji dulu sebab dia pun mondok lah dulu. Habis sekarang guru pondok pun dia kutuk habis. Dia kata ngaji pondok ni menyebabkan orang jahil dengan agama. Dia kata ngaji pondok ni ramai tutup guru buta dengan agama. Semua martabat mereka martabat taklid aja. Sedap dia sebut. Orang macam tu kalau jumpa kelahi beradak dia tu. Macam mana supaya dia boleh tobat balik kepada ajaran yang sebenar. Jadi tak ada kaedah kita ikut orang yang kalau dia iman, kita kubur ada pula. Kalau dia wahabi, kita wahabi. Kalau dia syiah, kita syiah. Mana ada kaedah beriman itu. Kaedah beriman ni main ribut tofai pun kita stay macam ni, tak ubah. Saya ngaji tu duk ajar kita orang beriman ni macam mana. Dia kata kita orang beriman ni macam pokok nyoh. Macam pokok nyoh. Nampak tak? Pokok nyoh ni dia berdiri tegak tu. Golip je lah. Kona-kona tu ada kat lah kan. Ribut kalau tengok macam mana, kita boleh tengok daun dia tu macam tu. Lepas tu kan steady balik tu. Steady balik. Nak cerita apa? Ribut tofan pun siapa? Pasal dia belajar kemas, kukuh. Daripada batang dia, pokok dia, akar dia. Bukan senang. Nak belucuk buang tu. Pasal dia kemas. Jadi kalau kata nisbah kemas tu tahu mana? Kita belajar kemas tu, tok guru katalah dulu saja sifat dulu, saya tak jadi wahabi. Macam mana? Mau nak jadi wahabi, mau lah. Aku takkan jadi wahabi. Tu. Itu yang kalau kita kenal. Kita kenal. Orang tak kenal jaga. Walaupun duk ahli sunnah wal jamaah boleh jadi wahabi. Tu bahaya. Tu yang bahaya taklid tu. Tambah wahabi lagi lah kalau dia tak kenal duk pakai wahabi dia, duk wahabi sampai ke mapuh. Saya nak pakai bahasa mapuh tu. Nak tunjuk apa? Memang ada tok guru guna bahasa kerah. Bukan saja mapuh kerah. Cuma kalau nak sebut nak bela diri sikit apa. Tu yang saya mengajar. Orang tak biasa tengok tok guru lain mengajar, dia kata kita seorang mengajar kerah. Mu tak biasa main mengaji, mu tak tahu lah perangai tok guru mana. Kita biasa kena balung, kita tahu lah. Bukan nak balas dendam, tapi nak kata memang ada ketikanya kalau dia marah lah, tak larat angkat muka kita. Pasal ada tambah ada kita buat silapan dengan apa? Kesilapan besar pula. Baik, asal beza, asal nak sebut kena ada kebolehan banding beza dan kena boleh kenal. Kena boleh kenal. Baik. Jadi yang tu yang kata kenal kalau tok guru kita paling tak jadi wahabi je nak. Aku takkan jadi wahabi dia, mesti sifat 20 lah sifat yang dipakai oleh jumhur ulama. Sabit yang Quran hadis. Jaga-jaga adalah kata dia tegah taklid ini pada masalah usul agama. Jadi tegah taklid ni maksudnya apa? Kena jadi arif dengan Allah Ta'ala. Taklid dalam bab agama ni adalah dilarang. Yang disebut la yuqallidanna ahadukum dina. Jadi adakah mana dia tadi? Jaga-jaga adalah tegah taklid ini pada masalah agama. Masalah akidah memang tak boleh taklid. Mesti arif sungguh. Allah ni ilah, makhluk fakir. Allah ghani. Mesti jelas. Apa-apa menghilangkan ghani dia, walaupun katalah ada ustaz, ada mufti, ada timbalan mufti, ada menteri, hebat-hebat tu. Mengaji pula luar negeri, mengajar pula ke universiti. Macam mana dia tu? Nak tengok dia betul tak betul tu sepadan ulama kita dah ajar dah. Kena tengok ciri usul dia, tambah akidah dia macam mana, tengok dia punya faham macam mana. Hanya dalam masalah agama tu yang kaedah dia, kita kena belajar sampai faham betul apa yang hak ialah hak, yang batil adalah batil.
hatta kita orang awam pun wajib pergi ngajar wajib pergi ngaji, belajar bab akidah khasnya sampai boleh kenal masalah agama, masalah usul agama, usuluddin, masalah akidah ni jelas sejelas-jelasnya, tak akan ada sebarang keraguan dengan hukum hakam Allah Ta'ala, memang akan ikut sesempurnanya. Walaupun lani tak boleh ikut, tapi di sebuah belajar kena faham sungguh-sungguh usul tu untuk betulkan akidah, dan dengan ada satu azam, aku akan ikut perintah Allah Ta'ala ni selama ada hidup aku. Ada sikit banyak kita sebut masalah niat apa itu kan. Masalah usul memang asal kira tak ada taklid. Itu yang dia ajar hukum akli, hukum nakli kan. Siap, lalu kalau Wahabi je nak, Wahabi taklid. Betul, kalau dia ikut Quran bukan masuk Quran je tu. Dia taklid buta, bukan taklid biasa kan, taklid buta kan. Tu Allah Ta'ala, Allah macam mana Allah turun naik, subhanallah. Pasal dia taklid tu kata, kami ikut hadis, ikut nas. Cara mau faham nas tu taklid, masuk parit, tak sah cara faham. Baik, mana satu daripada mujtahidin. Tegak taklid pada masalah usul agama, bukanlah pada masalah furuk agama. Ada pun masalah furuk agama, macam mana? Babak fiqh, nak ada usali, tak ada usali, nak baca bismillah, tak ada bismillah, ini furuk. Yang ni cukup taklid. Kita ikut mazhab Syafi'i, ada bismillah, jangan menyalahi qaid mazhab. Itu kaedah kena. Dalam fiqh tak perlu tanya ni hadis mana, dalil mana, hadis mana, dalil mana, hadis mana, dalil mana, hadis mana, dalil mana, tak payah. Fiqh tak payah. Maksudnya dengan maklumat yang kita dapat, ambil daripada ulama muntabar, orang yang pakar. Macam mana? Bila usul dia betul, yang mesti tak boleh taklid, tapi bab furuk, bab fiqh, mazhab apa? Mesti tanya mazhab. Setiap jawapan nak beri pada orang bertanya, tambah negeri yang ada banyak mazhab ni, nak jawab mesti kena tanya mazhab dulu. Pasal apa tu? Pasal ni adalah kaedah kita. Kaedah dalam masalah furuk, mesti ada kaedah usul ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Macam mana furuk akidah yang nisbah kita nak ikut dan beramal ni, yang macam mana kriteria, macam mana panggil cukup SOP, macam mana dikenaki oleh Allah Ta'ala. Khas tak bicara buat fiqh tu. Tentu fiqh susah sangat nak faham dalil tafsili. Oh ni macam mana am, khas, mutlak, muqayyad, menjebat, mufassal. Kalau tak boleh faham tu, baik kaedah kita apa? Taklid sajalah imam mazhab. Tapi dobit itu, taklidlah imam mazhab. Apa maksud taklid imam mazhab? Imam-imam pemimpin Islam yang memang reti dalam masalah permasalahan khilaf tak khilaf, mana yang ijma' tak ijma', dia reti buat tu, kita kena ambil, pergi belajar, pergi faham. Kalau nisbah fiqh tu yang tengok siapa ulama mujtahid yang ada, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, ambil pakai. Okey dah tak? Yang tu kata dalam bab fiqh kita boleh taklid ulama mujtahidin. Sebab dia memang ahli ijtihad, dia memang pakar sangat Quran hadis. Dia sangat pakar untuk keluarkan hukum hakam daripada Quran hadis. Jadi bab fiqh taklid imam mazhab, bab tauhid ngaji sampai arif. Pasal bab ketuhanan tak ada siapa boleh bela kita, nak syafaat kita. Kalau bab tauhid waktu bab tauhid setiap orang fardu ain untuk pergi belajar dengan betul. Adapun bab fiqh nak ambil faham macam mana, ambil ya kaedah ulama dah lama dah sebut, berkurun dah, dia ajar, ambil pakai mereka ahli mujtahid. Kita ahli mujtahid apa? Quran pun baca tak pandai reti. Betul nak buat macam mana? Bukan disuruh kita ajar berdalil, tapi disuruh kita ikut khas kita dalam bab fiqh ni, ikut mazhab Syafi'i. Okey, lalu situ. Jadi wajiblah atas perkara yang maka ini perkara wajiblah di atas yang bukan mujtahid taklid mana-mana
satu daripada mujtahidin. Furu', jadi agama iaitu masalah hukum fiqh, maka ini perkara. Bab fiqh ni wajib siapa yang bukan mujtahid dia kena ikut salah seorang daripada ulama-ulama mujtahidin. Untuk demo tak nak pakai mazhab ni pendapat berapa? Dia pendapat yang terkeluar daripada mazhab atau manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa? Pasal dia tak nak mazhab, dia tak nak pakai ulama-ulama mujtahidin. Nak kata dia mujtahidin, dia tak biasa duk mengaku dia mujtahidin. Kalau gitu macam mana? Mu tak mujtahidin wajib kena taklid pada ulama-ulama mujtahidin. Ulama mujtahidin ramai yang sampai kat kita macam mana? Hanya boleh ikut 4 mazhab tu lah. Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jadi wajib kita dalam bab fiqh, dalam bab usul furu'uddin kena ikut ulama-ulama mujtahidin. Bahkan buruk adab kalau ni hukum apa nas. Oh, jagalah sikit bapak tu. Iaitu nisbah masa sekarang ialah salah satu daripada mazhab-mazhab 4. Okay. Nisbah fiqh salah satu daripada mazhab 4. Ya maklum itu sebagainya. Berdalil oleh ulama dengan Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Siapa kena taklid imam mujtahid? Ada ayat Quran. Kata Allah Ta'ala apa? Fas'alu ahla zikri, tanyalah ahli-ahli zikir ni, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tak faham, tak reti, buat apa? Tanyalah ahli-ahli suffah. Ahli suffah ni ahli duduk di birai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sebut kalau tak ahli suffah tu, jadi ahlu as'ala zikri in kuntum la ta'lamun ni kaedah kita. Siapa ada ahli suffah? Siapa dia in kuntum la ta'lamun ni? Kalau kamu ahla ilmi, siapa dia? Tu ulama khas atau apa fiqh. Ulama tu adalah ulama mujtahidin, ulama mujtahid. Jadi bila ulama mujtahid, wajib atas kita taklid atas mana-mana mazhab yang kita duk nak beramal ni. Pula tu dengan melihat segala rukun dan syarat dia. Itu kaedah kita dalam mazhab. Baik. Asal terjemah tu pas'alu tu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka naklah tanya oleh kamu akan pandai-pandai dan yang mahir-mahir, jika adalah kamu tidak pandai dan tidak tahu, tak tahu kamu. Dan berdalil mereka itu pula bahawasanya wajib atas yang tak pandai itu pergi tanya yang pandai-pandai, bukanlah wajib atas yang pandai itu berjalan pergi mengajar agar orang ramai. Sikit peraturan disebut tu lah. Jadi kaedah kita kena tanya ahli zikri ni. Kalau kita tak tahu, itu yang kata dia, kalau tak tahu untuk apa? Pergi belajar, dah belajar mesti berikut saluran ulama ahli sunnah wal jamaah. Nasihat besar dia sebut tu lah. Jadi kalau kita duk buat apa, kalau nak amalan-amalan yang memang istilahnya yang ni datang warid apa kaedah terbaik, rujuk dulu para ahli ulama tu guru kita. Memang kaedah tu perlu dirujuk. Saya nak tengok perjalanan mereka lalui macam mana. Baik. Bukanlah wajib atas yang pandai-pandai itu berjalan pergi mengajarkan yang tak pandai. Kaedah asal bukan kewajipan guru yang dia jadi ibarat perigi pergi cari timba, pergi cari timba, pergi cari timba. Kaedah mengaji macam mana? Timba kena cari pergi. Contoh nisbah saya ni duduk sini ni pasal masih istilahnya mustatin ni Kelah Hulu kan. Bila pondok Kelah Hulu operasi saya duduk sana lah. Saya duduk sana lah. Untuk bila tak duduk sana, ni duduk sini je nak. Bila dah duduk sini, memang keutamaan kat sini, tak mengajar lah macam mana duduk mengajar selama ni dekat luar tu. Siapa?
dah duduk pondok, kena ajar dah pondok betul-betul. Asal nak sebut kata dah orang mai jadi apa timba nak pergi ngaji kat perigi, habis perigi lari, takkan timba nak ikut semua. Faham tak tu bahasa itu? Kalau saya keluar mengajar ya, duduk utama orang luar, mungkin ada waktu-waktu tertentu, ada hari tertentu yang tak dapat tidak untuk kena keluar atas nama bermasyarakat apa, tu satu hal. Tapi asal dia atas kata nama ada apa timba tu cari pergi kena duduk stay lah, pergi lari pening kita. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Satu keadaan kita, kalau ada tutup guru besar, kalau kita nak panggil, ada masa kita akan cuti ke apa, panggil tutup guru yang ada ni, panggil kita semua bakal menghadap ngaji dia. Siapa? Dah dia nak tak nak jadi pergi, dia nak jadi macam awan. Bofi dengan misal gitu pula. Dia ni cawan beredar, dia tengok kering kontang ni, dia simbah air. Kita panggil awan tu, mai simbah air kat sini. Baca duduk sini sebulan kan, khatam kali 4-5 kitab, siang malam pagi petang kami pulun buat satu tempat untuk dia duduk, buat daurah kat kami, hari-hari ngaji, tiap-tiap waktu ngaji, pagi petang siang malam. Macam mana kita dah buat daurah tu, bahkan lagi ketat pada tu, jaga makan minum di tempat dia, khidmat dengan elok. Saya guru kita kan panggil duduk sini ngajar, dah dia jadi awan dia. Lagi ni nak pergi awan tan lain pula pergi, tapi duduk sini jaga elok-elok. Sikitlah saya nak sebut prinsip-prinsip pasal ahla zikri tu. Atas kaedah pergi kena cari, pergi telaga pergi kena cari timba kena cari pergi. Maksudnya guru kena cari, murid kena cari guru. Ada pun prinsip dakwah guru, pendakwah kena keluar pergi cari orang yang nak didakwah. Ada pun ilmu, murid kena cari guru. Kalau guru terpaksa keluar 1 hari 2 hari, keluar sehari 2 hari untuk buat dakwah. Sekali lalu lah gitu. Jadi kaedah kita, mana tak kerti tanyalah orang yang pandai. Khasnya atas nama ilmu fiqh tadi, siapa yang pandai, ulama-ulama mujtahid. Jangan buat pandai-pandai konon pergi tengok Quran dan hadis sendiri tanpa rujuk pada ulama-ulama mujtahid, dan tak pakai mazhab pun. Kaedah saya, dia kata mazhab saya Al-Quran dan hadis. Jangan sibil tu, walaupun tu satu sudut macam betul dan bagus ikut Quran hadis, tapi disiplin ikut Quran hadis dia tak betul. Na'udzubillah. Jadi dia sebut itu masalah asal bicara bab mengaji, kena pergi cari elok siapa nak mengaji ni. Dia sebut martabat taklid dan martabat arif. Bab tauhid tak boleh taklid, arif satu mesti sampai boleh kenal. Kalau guru kita sesat pun kita boleh kenal guru kita sesat lah. Contohlah kan, kita kena guru aku paling lain macam ni. Adakah anak-anak murid yang boleh kenal guru sesat? Berapa ramai? Ada. Pasal kita disuruh belajar, khasnya mau belajar perkara yang istilah syai' maklum bid din bid darurah tu. Ada benda-benda akidah yang kita kata dah maklum dah perkara ni, agama kita dah, ulama dah susun satu-satu disiplin untuk faham agama Islam dan prinsip ketuhanan, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, qadar. Jelas dah, ada benda yang sangat jelas tu. Ada guru kita ngajar, dia tahu dia tukar macam lain. Jaga wajib kita kenal, tak boleh dia beriman kita beriman, dia kubur kita kubur. Mana boleh. Bab tauhid mesti faham elok. Ada pun bab fiqh kita bukan ahli, itu yang kaedah dia. Bila bukan ahli tetap kena tanya ahli yang pakar. Tapi kat kita tak diwajibkan untuk pergi cari mana Quran hadis yang dengan itu dia istinbat tu, tapi wajib pergi belajar macam mana nak beramal dengan kaedah pendapat dia yang dia nak cerita. Khasnya pada imam-imam mujtahid ni kena ikut disiplin satu, bukan kita pandai ikut kita. Yang tu beza antara fiqh dengan tauhid. Sekali lalu, tauhid kena jadi arif, berakidah kena jadi arif, kena faham, reti sungguh, bertumbuk boleh, bersiku boleh, macam apa pasal kelahi dalam bab akidah. Kita nak pertahankan akidah kita yang betul tu,
ngaji elok bagi faham akidah yang betul, hindarkan pahaman-pahaman yang salah. Ada pun fiqh tak wajib pergi belajar dalil tafsiri Quran satu, hadis satu, tak payah. Pasal bukan senang, lepas tu dia rumit, ramai orang mudah sesat. Memang fiqh ni ibarat laut yang luas, tapi takut-takut duduk dalam laut lemah. Itu. Tentu fiqh kaedah bertaklid pada mana-mana imam mazhab. Kalau di Muhammad tanya, hang sembahyang kaedah siapa? Hang tahlil kaedah siapa? Kata dia, kaedah saya tak ada tahlil ni Al-Quran hadis. Ada pula Al-Quran hadis tak ada tahlil. Ya. Itu dua perbezaan antara masalah kenal dan wajib fiqh, wajib taklid. Taklid pun taklid imam mazhab, bukan taklid ulama sedunia zaman ni. Mesti kena taklid imam-imam mujtahid dan siapa yang ikut disiplin mereka. Sikitlah ke fiqh macam tu. Akidah satu hal untuk kena arif. Pendeknya situ dulu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nurika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna ma'al nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdhala salatina ala asri makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika zakaraka dzakirun wa fala. Allahumma salli afdhala salatina asri makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa ghafala an dhikrika ghafilun. Allahumma salli سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومدار كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عنك.